Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Munia binti Muhammad Saimi, 050754. Hari ini saya akan membentangkan serba sedikit mengenai syukur. Okey, baiklah. Pada permulaan kita punya perbincangan, saya akan membaca sepatah ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni uskurkum washkuruli la takfurun, yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap nikmat yang kita dapat ini adalah daripada Allah, dan Allah meminta kepada kita untuk terus di sini saya akan menerangkan sedikit yang berkaitan dengan syukur. Okey, syukur berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pada dasarnya adalah syakara, yang bermaksud terima kasih, dan dalam bentuk masdarnya adalah syukron, yang bermaksud juga ucapan terima kasih. Istilah syarak memberi makna syukur ini adalah satu pengakuan seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, menggunakan nikmat yang diberikan dengan cara yang betul serta sepatutnya, serta disertai dengan ketundukan hamba kepada pencipta. Manakala menurut bahasa pula, syukur adalah pujian yang diberikan kepada yang telah berbuat baik. Jelas menunjukkan bahawa syukur ini adalah sebagai menghargai atau kita menikmati apa yang kita dapat, daripada sebesar-besar perkara sehinggalah daripada sekecil-kecil perkara. Okey, pertama sekali saya akan membaca sedikit terjemahan syukur yang saya ambil daripada Google, yang bermaksud syukur ini menjurus kepada penghargaan seseorang apabila diberikan sesuatu serta menampakkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang dengan cara yang baik, menyebut nikmat tersebut ataupun dengan cara mempergunakannya di jalan yang dikehendaki Allah. Okey, sini kalau kita dapat lihat bahawa syukur ni sebagai tindak balas kita apabila kita mendapat sesuatu. Contoh yang pertama, seseorang itu si A memberi kita makanan dan kita mengucapkan terima kasih, itu sebagai tanda kita bersyukur dengan apa yang dia bagi. Sesetengah orang yang tidak terbiasa dengan bersyukur dengan nikmat, dia akan cakap, alah ni je. Tapi kalau andai kita bersyukur dengan benda tu, lebih banyak nikmat yang Allah akan bagi kepada kita. Dan dengan kita bersyukur tu, dengan mengucapkan terima kasih tu, kita dengan orang yang memberi tu akan lebih rapat berbanding dengan kita tidak mengucapkan tanda syukur itu. Okey, kita pada hari ini kita dapat tahu bahawa COVID yang melanda kita ini sangat memberi kesan yang mendalam. Tapi jika kita lihat dari segi positif, dapat kita lihat bahawa dengan adanya COVID, kita masing-masing semua keluarga itu saling melengkapi, saling meluangkan masa kerana tidak boleh bekerja, itu semua. Lepas tu cuba kita bayangkan seandainya COVID ini tidak melanda kepada kita, apa yang kita akan buat? Mesti bekerja, ini sehingga kan anak-anak terabai. Tapi dengan adanya COVID, kita menerima dengan hati terbuka ujian yang Allah bagi ini, kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan satu fakta yang kita kena tahu bahawa statistik yang menunjukkan bahawa kelebihan adanya COVID ini adalah peratusan ibu-ibu mengandung itu bertambah. Ini membuktikan bahawa hubungan kekeluargaan itu semakin rapat, dan sebagai bukti juga bahawa COVID ini ada side positifnya dan ada side negatifnya. Saya ingin memetik satu kata-kata daripada Buya Hamka yang kita tahu beliau merupakan seorang yang sangat terkenal, yang mengatakan bahawa jangan dilepaskan dari tangan barang yang telah ada kerana mengharapkan barang yang jauh. Di sini kita dapat lihat bahawa Buya Hamka mengatakan bahawa setiap apa yang ada di depan mata itu kita harus bersyukur dengan nikmat, seperti dia bertepatan dengan kata-kata pepatah yang mengatakan bahawa yang dikendong tak dapat, yang dikejar berciciran. Maksudnya kalau yang ada depan mata pun kita tak bersyukur, manakah yang ke depan itu yang belum milik kita kejar untuk mendapatkannya. Seterusnya saya akan membicarakan mengenai pembahagian syukur yang menurut Imam Al-Ghazali bahawa pembahagian syukur ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hal ataupun keadaan, yang ketiga adalah amal perbuatan.
Okey, mengenai ilmu. Pertama, ilmu adalah sesuatu perkara yang kita harus percaya bahawa sesuatu yang nikmat yang kita dapat itu adalah daripada Allah. Hatta benda kebaikan itu daripada orang lain sekalipun, tapi hakikatnya itu, hakikat asal pemberian itu adalah daripada Allah. Itu berkenaan dengan ilmu. Pentingnya kita ilmu kerana kita perlu tahu hakikat yang sebenar. Bukannya kita macam, okey, benda ni dia yang bagi memang daripada dia, bukan daripada Allah. Sebab itu kita perlunya ada ilmu. Dengan ilmu kita boleh tahu yang mana hakikat dan yang mana zon. Seterusnya, pembahagian kedua yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali iaitu adalah hal. Secara saintifiknya kita dapat tahu ia adalah sesuatu keadaan yang mana sebagai tanda syukur kepada pemberi. Seseorang itu sentiasa berlapang dada dengan setiap apa yang diterima dan sikap tenang. Maksudnya setiap apa yang dia dapat tu, even benda tu kecil, bermakna ataupun tidak, dia kena menerima dengan hati yang terbuka. Bukan bahagian yang ketiga dalam kata-kata Imam Ghazali iaitu berkenaan dengan amal perbuatan, yang mana apabila kita menerima sesuatu, apa yang kita buat, dia dapat kita lihat daripada pelbagai aspek. Pertama, secara lisan iaitu kita mengucapkan Alhamdulillah. Seterusnya, seperti yang kita tahu, kita digalakkan untuk solat duha kerana apa? Kerana sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang kita dapat. Secara kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa kita sebagai seorang hamba harus bersyukur dengan setiap apa yang kita dapat. Di mana dengan syukur ini kita dapat bukan sahaja menambahkan kita punya ketakwaan, tapi dengan bersyukur ini kita dapat menjadikan kita sebagai manusia yang menerima dan menghargai setiap apa yang kita buat. Dalam agama lain juga menerangkan bahawa setiap apa yang kita dapat kita kena menerima secara terbuka. Bukan dalam agama Islam sahaja menegaskan kepada kebaikan. Agama lain juga menerangkan kepada kebaikan. Itu sahaja daripada saya. Sebarang kekurangan dan kekilafan dimohon maaf. Semoga bertemu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.